Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurin Amirah binti Muhammad Saimi dari kelas 6 atas Rahman Talib, Sekolah SMK Bukit Jawa, dan guru penasihat saya adalah Puan Samiha. Pada hari ini saya akan membincangkan tentang ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW. Ciri-ciri kepimpinan ideal Nabi Muhammad SAW ialah FAS. F untuk fatonah, A untuk amanah, S untuk sidik dan T untuk tabligh. Pengenalan. Dalam konteks Islam, Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin yang unggul dan cemerlang. Baginda ditugaskan oleh Allah SWT untuk memimpin umat manusia ke arah kebenaran. Kepimpinan Nabi Muhammad SAW adalah berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Kepimpinan baginda telah menjadi contoh utama, iaitu uswah hasanah kepada pemimpin Islam selepas itu. Oleh itu, ciri kepimpinan yang ada pada baginda SAW seperti fatonah, sidik, amanah, tabligh, adil dan sebagainya telah menyebabkan pelbagai masalah politik, ekonomi dan kemasyarakatan telah dapat diselesaikan sehinggalah baginda SAW dijulang sebagai seorang negarawan. Yang pertama, F untuk fatonah bermaksud kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW dapat dilihat apabila baginda SAW telah berjaya menggubal Piagam Madinah dan dikuatkuasakan sebagai sistem perundangan tertinggi negara Islam Madinah. Penggubalan Piagam Madinah ini telah menggantikan sistem perundangan yang berasaskan kabilah masing-masing yang menimbulkan ketidakadilan dan kecelaruan dalam masyarakat. Kebijaksanaan baginda SAW juga terselah di medan perang sehingga dianggap sebagai panglima perang apabila baginda mempraktikkan pelbagai strategi dan taktik peperangan dalam menangani ancaman musuh. Contohnya, ketika Perang Badar dan Perang Uhud, strategi menguasai tempat strategik telah dilaksanakan, manakala ketika peristiwa Fath Mekah, baginda SAW telah mengarahkan tentera Islam mengepung kota Mekah daripada setiap penjuru yang memaksa kaum Quraisy menyerah kalah. Seterusnya pula ialah A. A untuk amanah. Amanah bermaksud para Nabi dan Rasul wajib menunaikan amanah yang dipertanggungjawabkan kepadanya sekalipun harus ditebus dengan jiwa raganya. Sifat amanah Rasulullah SAW adalah lengkap dan sempurna. Bahasa Arab telah mengenali sifat Rasulullah SAW sebelum baginda diutuskan menjadi Rasul. Mereka menggelari Rasulullah SAW dengan gelaran Al-Amin, iaitu orang yang dipercayai. Rumah Rasulullah SAW juga telah menjadi tempat simpanan bagi orang asing yang datang ke Mekah. Ciri kepimpinan yang ketiga iaitu S bermaksud sidik. Sidik merupakan tutur kata dan tingkah laku sifat benar yang wajib ada pada Rasul dalam semua perkara, sama ada percakapan, perbuatan maupun hati. Apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah benar dan dibenarkan kata-katanya. Buktinya, Nabi mengotakan janji dengan membebaskan sebahagian daripada tawanan Perang Badar setelah mereka menepati syarat penebusan diri, iaitu berjaya mengajar kanak-kanak Islam membaca dan menulis. Ciri seterusnya iaitu T, tabligh. Para Rasul wajib menyampaikan, iaitu tabligh, apa-apa yang diterima, iaitu wahyu daripada Allah SWT kepada seluruh manusia tanpa disembunyikan. Nabi Muhammad SAW tetap menyampaikan walaupun menghadapi pelbagai rintangan dan ancaman. Nabi menyampaikan segala ajaran, peringatan, hukum-hukum, berita gembira dan buruk kepada seluruh umatnya. Contohnya, Nabi Muhammad SAW menghantar utusan dakwah seluruh semenanjung tanah Arab sekaligus menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara-negara luar. Selain itu, kita juga boleh menyatakan ciri kepimpinan Nabi Muhammad ialah adil dan saksama. Nabi telah memperkenalkan sistem ekonomi Islam yang berpaksikan kepada kebajikan dan keadilan serta menghapuskan segala bentuk penindasan. Beliau melaksana dan menguatkuasakan segala peraturan dan hukuman tanpa mengira agama dan nasab. Buktinya, keadilan dalam hukuman potong tangan terhadap pencuri walaupun jika pencuri itu ialah Fatimah, anak kesayangan Nabi sendiri.
Selain itu, ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW adalah bersifat tegas. Nabi mengambil tindakan tegas terhadap kaum Yahudi yang telah mengkhianati piagam Madinah. Sebagai contoh, kaum Bani Qainuqa telah diusir dari Madinah kerana menjatuhkan maruah seorang wanita Islam dan memperlekehkan kemenangan tentera Islam dalam Perang Badar. Selain itu, ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW ialah mahir berpolitik. Nabi telah mengasaskan hubungan diplomatik dengan negara-negara luar. Tindakan ini berjaya mengukuhkan pengaruh kerajaan Islam Madinah di samping menyebar luas dakwah Islamiah ke seluruh pelosok semenanjung Tanah Arab. Beliau menggunakan kaedah diplomasi dengan menghantar perutusan dan warkah kepada pemimpin-pemimpin luar. Seperti contoh, Ala bin Hadrami dihantar Nabi Muhammad sebagai wakil membawa surat kepada Munzir bin Sawad, iaitu Raja Bahrain. Raja Munzir berbesar hati menerima utusan itu lalu memeluk Islam. Baiklah, itu adalah antara ciri-ciri kepimpinan Nabi yang telah berjaya membina masyarakat pelbagai kaum dan bersatu padu menjadikan Madinah sebuah kerajaan yang kukuh dan disegani. Diharapkan dengan penerangan dan info oleh saya dapat memberi manfaat kepada anda semua. Sekian, terima kasih.